Okay guys, Assalamualaikum. Alright. So kita sambung untuk part 2. Minggu lepas kita dah belajar yang macam mana nak buat installation VC board ataupun VC die yang single server. Okay. So kita guna adalah VC board Express. Okay. So hari ni kita sambung dia punya configuration lah. Aku tunjuk macam mana basic setting dulu untuk kita nak jadikan VCDA ni sebagai call center punya environment. Okay. So sekarang ni kau nampak sini adalah aku onkan VM yang last time kita buat tu. So masukkan yang ni and then password yang kita set up last time. Okay. So alright, kat sini aku tak selesa sangat. Aku lebih suka guna mobile external ataupun putih lah. So aku kena dapatkan IP lah untuk login kat situ. So untuk aku ni mobile external kita akan guna root okay, 192.168 27.147. Okay. So alright, so masukkan password. So macam biasa bila aku cakap adalah kita kena update kita punya OS. Okay, just check sahaja. Kalau okay, tak ada isu. Kalau tak okay, kena update, kita just update je lah. Okay, nampak macam semua is up to date. Right, so no need to update lah I think. Okay, so untuk kita check macam biasa juga, okay, ini adalah untuk check all services jalan ke tak. So macam saya cakap, ini adalah 11 soket ataupun 10 soket, itu kira normal. Okay, untuk VC box. Okay, so hari ini kita guna VC box 10. So kita pergi ke website pula. Okay, website dia. Alright, so kita pergi ke website. Aku tengok sini, kita dah buka. Okay, so this one lah dia punya homepage dia. Okay, so kita ada agent login. Untuk agent punya credential, ini time clock. Kalau korang nak suruh agent login untuk time clock untuk buat kerja, boleh guna yang ni. And then yang ni adalah administration, di mana semua kat sini lah kita buat setting. Okay, so from sini kita kena set up dululah macam biasalah. Masa kita klik this one, dia akan pop up macam kena masukkan username dengan password. So default dia adalah 6666 and then password is 1234. Ini memang default daripada VCDI lah. Okay, so once kau dah enter, okay, so first initial setup memang dia akan keluar macam ni. And then after that kau dah configure semua, aku klik je continue ni. Kau akan nampak sini aku akan guna yang macam ni lah. Okay, so password pun kau nak macam ni pun boleh, yang macam ni pun boleh. Okay, so local ni aku memandangkan aku duduk dekat Asia, Kuala Lumpur, so aku pilih lah 8 lah. And then this one of course lah kita pilih Asia lah. Okay, Asia Kuala Lumpur. Okay, so aku pun submit sahaja. Okay, once dah submit, okay, dia akan tanya kau kena masukkan yang baru punya tadi. Inilah user app 134. Okay, so kau nampak ini adalah orang panggil apa, dashboard mula-mula lah. Aku zoom in sikit. Okay, so kau nampak sekarang ni alright, so this is the first setup lah. Okay, kalau korang ingat last time aku ada tunjuk macam mana kita update asterisk daripada 13 ke 16 kan. So untuk aku praktis, kau guna first kali kau login yang ni, kau kena tukar dulu version dia. Sebab by default dia adalah 13. So kalau kau tengok sini, dia punya server kat sini nampak 13.38. okay, 13.38. So yang ni kita akan tukar nanti, kita akan tukar kepada 16. Okay, kalau kau nampak sini, kat sini kau nampak macam ni, tapi kau nak edit tak boleh sebab kau tak ada permission untuk view ni. So macam mana nak tukar permission? Okay, kau tahu ini adalah 666 ni adalah dia bagi default by VCDI lah.
So kau kena tukar dululah macam ni. Kau tukar yang ni biasalah aku pergi tukar dekat sini. Semua aku buatkan sebab ini memandangkan ini adalah super admin. Maksudnya kita punya engineer nak buat benda ni kita kena bagi full access lah. Kalau untuk team leader kita boleh limitkan, untuk agent kita pun boleh block dia access daripada sini. Okay, so kalau kau nampak sini 1010 seems like binary. So dia just aktif ataupun tak aktif lah. Kalau 0 tak aktif lah, kalau 1 is aktif lah. So kita tukar dulu semua dulu untuk jadikan user ni sebagai super admin lah. Okay, so kau tengok macam ni, aku tukar satu-satu lah. Alright. Okay, senang kita dapat full access lah. Okay, memang banyak, memang leceh, tapi bila kau dah buat kau rasa seronok lah. Okay. Sikit lagi. Alright, so aku pun submit lah. Okay, so aku pun tekanlah submit. So aku dah tekan submit ni. Kalau kau nampak dia punya access dah boleh access semua. So kalau kau tak nak guna ni, tak nak guna yang 666 ni, kau nak delete je boleh juga. Tapi biasa aku copy dululah user, macam aku buat lah. Macam aku suka guna contohlah Mizu admin. Okay, so password aku buat macam biasalah. Okay, so super admin. So ini adalah untuk create user. Tapi ini adalah copy user, bukan add a new user. Ini copy user sebab ini untuk jadikan yang kita nak delete yang 666 ni daripada default, daripada VCDrive kita nak kita guna punya access. So kita copy dulu yang ni. Okay, kenapa yang ni? So yang ni nanti part lain aku akan explain apa maksud dua ni. Okay, so okay, aku copy yang ni dulu sebab yang ni kita just edit tadi. So just klik submit. Okay, kalau kau tengok Mizu admin dah tukar lah. So kau tengok force change password. So this one, okay, password ni nanti untuk letter part lah. Yang ni kira advance sikit. Macam mana aku nak encryptkan password ni. Maksudnya orang lain tak akan dapat tengok. Walaupun super admin orang lain login, dia tak akan nampak password kat sini. Okay, yang tu aku akan buat nanti. Okay, so untuk yang ni, contohlah force change password ni, contohlah kau create satu user ID, tapi kau nak suruh agent tu nak create dia punya sendiri password. Kau force change password ni, kau jadikan dia Y lah. And then last login ni, ini default dia. Okay, nanti kita login dia akan keluar yang up to date punya lah. So once aku dah tukar tu, untuk aku shortway aku just Ctrl F, just cari submit lah. Kalau tak, kalau kau rajin kau scroll sampai bawah lah. Okay, once done. Okay, so yang ni aku boleh delete lah 6666 ni sebab aku dah ada super admin yang baru punya. So nak delete dia, kau pergi kat user tadi kan, kau scroll bawah sekali, kau akan nampak kat sini delete this user. So aku pun delete lah. Okay, so kalau kau nampak sini, aku tak boleh login lah. Aku ada yang baru lah, iaitu Mizu admin. Okay, user. Okay, yang ni aku buat. Okay, that's why aku buat tadi force change password, right? So yang ni adalah yang kena tukar lah the first time lah. Nanti untuk next time dia kau guna yang paling latest punya password lah. Okay, so aku tambah lah 5 satu lagi. Dan aku submit. Okay, password has been update, you may continue. Okay, so kita masuk yang tadi lah, main user add 1 2 3 4 5. Okay, so aku nampak macam sama. So sekarang ni tak ada, aku seorang je yang ni. So sekarang ni aku dah bagi semua access, full access. So aku boleh edit semualah apa yang aku kena buat. So macam aku cakap tadi, berbalik yang asterisk tu, yang asterisk 16 tadi tu, kita kena tukar dia punya version dekat GUI dia, iaitu user interface. So dekat tu kau kena pergi kat server and then tukar yang ni lah. So kau tekan modify je, kau tukar je asterisk version. Sebab apa nak kena tukar juga? Sebab dia akan ada isu bila kau akan buat outbound call, kemungkinan kau tak akan dapat pergi sebab
dia guna line version kat sini, tapi dekat kau punya ni kau dah tukar kepada Asterisk 16. So apa yang aku kena buat, first basic dia lepas kau dah update, kau kena tukar kat sini juga. So kau nampak sini 1620 macam ni lah. So aku copy yang ni, aku paste kat sini. So macam biasa aku cakap, aku Ctrl F, submit je lah. Okay, kalau aku dah siap tukar lah. Okay, so yang ni adalah default punya setting lah, first thing. Okay, so kalau kau nampak sini, aku kena modify lagi adalah okay, yang ni yang ni adalah all untuk super admin, sebab dia akan ada admin. Nanti kalau ada campaign lain dia akan masuk, ada lagi lah nanti. Alright, itu next part lah. So kau tengok local GMT ni, kita sebab aku duduk dekat ni Kuala Lumpur, so aku tekan ni lah, pilih yang ni, and then yang ni dia detect aku punya public IP. Kau boleh ignore ataupun kau boleh delete ke, boleh. So yang ni pun akan ada lepas ni. Aku akan ajar macam mana buat RTC, itu next level lah. Okay, so once dah siap tukar time tadi, recording limit ni maksud dia, recording limit ni dia macam kau dah kau record 60 minit, lepas 60 minit tu dia tak record dah. So aku advise sebagai call center mestilah recording adalah important kan. So bagi aku buat maksimum lah, which is 9999 lah. Ini adalah paling maksimum lah. Tak adalah orang sampai call cakap sampai ni. Ini kira dalam minit tau. Okay, kalau tak faham pun boleh baca kat sini. Okay, alright. So aku dah siap, aku just submit. Alright, ini adalah first thing setting yang macam mana kita nak masuk VCDI. Okay, so ini basic setting dia. Okay, so dia kena tukar adalah Asterisk version. Alright, part ni adalah Asterisk version. Okay, so sekarang untuk next adalah basic kita bagi kasih cantik sikit dia punya orang panggil apa ni, background. Macam mana nak tukar dia adalah kita panggil screen color. Okay, so kalau kau nampak sini adalah screen color kan, ada a few option lah yang default punya, tapi korang boleh customize sendiri kalau korang rajin lah. Okay, based on korang punya color sendirilah. So yang ni kalau kau tengok sini pun, ni salah satu contoh lah nak bagi kasih cantik kan. So cuba hari ni aku nak test, cuba contoh lah basic red. Sekarang ni aku rasa yang ni, ini adalah biru. So dia punya default blue test lah yang sekarang ni, yang kita guna ni. So kalau nak tukar yang ni, okay, kau kena pergi ke system setting. Okay, system setting ni kau pergi, kalau untuk fast way aku akan jadi macam ni lah, type je color. So kau nampak sini. Okay, so macam aku cakap tadi, aku nak tukar kepada basic red kan. So aku tukarlah semua. Ini kira semua macam admin, agent screen pun akan tukar automatic. Okay, so aku just submit saja. So kalau aku ni, dia akan jadi merah. Okay, alright. So ini adalah yang basic setting lah. Okay, so next, okay, system setting ni important juga. Sebab first thing first, before kau nak bagi nak set up call center punya environment, kau kena enable a few feature lah dekat sini. Sebab VCDI memang dia bagi free semua, open source kan. Tapi kau kena cari macam mana nak meet apa yang korang nak. Okay, so kau bagi aku ni adalah basic setting dia. Kau kena tukar adalah kau klik je system setting ni. Ini adalah version yang paling latest yang aku download last time. Kalau kau nampak, ini adalah last aku buat. That's why dekat sini dia keluar 2021, because aku baru install last time adalah 31 bulan 12. Okay, last year. Alright, so first thing first, aku akan buat adalah clear frozen call. Aku akan enable kan. Yes, yang ni akan kojok ke jalan. Okay, so okay, yang default local ni kita dah tukar hari tu. So apa lagi yang aku buat? Okay, agent soundboard okay juga aku enable kan. Agent browser call alert pun aku enable kan. Alright, kalau 1 tu kira enable lah, 0 tu kira disable. So kalau kau nampak sini di nombor macam ni kan, ini dia simpan di mana kau akan upload
recording. Okay. So ini kita punya IP sebab ini single server. Okay. So yang ni adalah sama juga. So allow voicemail ni aku enable kan. Ini basic Alright. So okay, phone code ni depend pada kau. Macam kalau kau nak buat predictive, of course kau guna country punya phone code lah. Macam aku kat Malaysia ni 60 lah. Okay. So what else? Okay. So inbound answer configuration yes. Alright. Lepas tu yang lain ni aku remain ni dulu. Lead manager active list yes, sebab untuk buat predictive dialer. Okay. So seed agent lock biasa aku kan yes untuk kita punya cari debug lah. Okay. So whisper pun aku akan buat yes untuk kita monitor agent lah. Okay. So yang ni okay, yang ni pula allow email, allow chat ni aku biasa aku buat yes. Nanti kita go through lah together, check URL nanti kita buat. Okay. So log recording access semua aku buat yes. Right. Okay. Yang menarik sekarang ni adalah VC Box. Dia ada two factor authentication. Okay. So yang untuk VC Box 9 dia tak ada benda ni. So yang ni adalah something new untuk VC Box 10 lah. Okay. So nanti aku akan explain juga, tapi bukan buat masa sekarang sebab ni a bit complicated, tapi aku ada cara dia nak buat macam mana. Okay. So alright, allow mute recording ni aku kan yes, tapi yang ni aku buat kat sini yes, tapi dekat user kita boleh control override dia, sama ada kita nak restrictkan dia tak boleh mute ataupun macam mana. Sebab default kita akan set yes lah. Kita boleh control dekat user punya access. Okay. So itu sahaja untuk ni. So yang ni tak perlu pun sebab kita masih guna single server, which is semua IP, semua services masuk ke dalam satu IP. Okay. Right. So yang ni biasa untuk bila aku tukar kat sini, aku tukar kat environment ni, yang ni aku buat ni sebagai reload server lah. Kalau dia contoh dia reboot ke apa kan, dia akan auto reload lah. Yang ni macam kita tukar tadi, basic rate by default dia adalah default lah. Okay. So basic rate sebab dah nampak ni lah, macam ni lah. Okay. So after that katakan submit. Alright. So ini adalah yang default punya setting lah bagi aku. So kalau kau perasan allow SIP stack kan, sekarang dah ada PJ-SIP. PJ-SIP adalah voice protocol yang paling latest lah, SIP punya selain pada PJ-SIP. Okay. So tapi yang ni kita masih guna SIP lah. Okay. Untuk aku lebih suka SIP sebab PJ-SIP aku tak, orang panggil apa, tak khatam lagi lah, tapi dah akan boleh buat jugalah. Right. So password encryption, yang ni lah aku akan explain nanti macam mana nak enablekan password encryption. So maksudnya yang aku cakap tadi kat sini, sini dia akan tak ada, tak nampak. Okay. So nanti aku akan explain. Okay. Itu adalah basic setting untuk WCDI. Okay. So kalau kau tengok sini, that's why aku cakap tadi 2021 sebab aku install betul-betul adalah end of year last year lah, 2021. Alright. So kalau kau nampak sini, ini adalah default dashboard lah. Okay. So kalau okay, ini adalah bila nak pergi ke real time, berapa orang agent login apa semua, kau ada dua option. Kat sini real time, ataupun kau tekan dekat sini, aku panggil home. Tekan kat sini, tekan je kat sini, dia akan ada how many agent yang login. So kalau kau nampak sini, ni ada real time. So nanti aku ajar macam mana benda ni, kenapa refresh dia lama sangat 40 second. So aku boleh buatkan dia sebagai 2 second. Alright, nanti aku ajar lagi. Ini kira next level lah. Okay. So what else is okay, dah siap. Ini okay, yang ni juga, ini adalah kita punya default report. Okay. So yang important kat sini, yang ni warna hijau kan. Kalau contoh kalau yang untuk single server dia straightforward sebab dia ada satu je. Kalau yang cluster dia akan ada a few. Dia ada web server, dia ada dialer, dia ada database. So kat sini pun kita dah boleh monitor. Okay, kalau dia down, dia akan color hijau ni akan jadi merah. So maknanya ada something wrong dengan dialer lah. Okay. So yang tu nanti kita akan go through lagi. Yang ni kita buat yang basic je dulu. Kita nak kenal dulu dengan WCDI. Okay. So ini adalah setting default dia lah. So aku bagi pengenalan dulu hari ni. Alright.
So report macam aku cakap, ini adalah default report dia. And then report pun kau boleh customize juga kalau kau tahu pasal database kat sini. Alright. So ini adalah yang lagi detail dia punya report. Maksudnya kau nak tengok log ke apa ke, kat sinilah. Okay. So yang ni user of course lah, user punya access. So kau create je user access ini. Kalau kau tengok sini dia ada nombor ataupun nama. So aku biasa untuk agent aku bagi nombor. Senang sebab apa? Sebab bila nak buat transfer call to agent lain, just klik number saja. Kalau nama agak susah, right? So yang tu kita akan set up kat sinilah. So apa yang menarik dekat VCDI ni, once kau dah create satu agent ataupun satu nombor, satu user ID, kau just boleh copy paste sahaja untuk next user, tapi same level lah. Macam ni aku bagi super adalah, di level aku adalah super admin lah, yang memang betul-betul semua akan access lah. So yang ni kita boleh limit. Okay. So ini pengenalan je dulu. Okay, ini campaign. Okay, campaign ni, ini kita nak set up lah nanti untuk next part aku akan bagi tahu. So campaign, apa yang aku boleh cakap adalah dia more to kepada outbound. Okay, setting untuk outbound lah. Okay, ini status. Ini mengenai predictive dialer apa semua lah. Ini postcode apa semua ni. Alright. So list ni adalah lead file lah. Okay, default dia adalah 998 dengan 999. So this default punya list. So apa-apa yang korang edit apa semua, kalau buat yang baru ni, dia akan capture dulu 998 ataupun 9999. So from there dia akan save lah daripada list ni. Kau akan nampak lah data dia kat sini. Tapi sekarang tak ada sebab kita baru set up fresh. Okay. So script pun kita boleh buat juga dekat user. Bila contohlah agent nak tengok script, contohlah dia tak biasa lagi kan, so kau boleh dia ada, nanti aku akan explain macam mana agent punya page, right? So dia akan ada part tab untuk script. Okay. So filter ni, ini biasa kita tak guna untuk Malaysia ataupun Asia lah. Ini guna untuk, bagi aku tak guna sangat lah yang ni, filter list ni. Okay. Yang ni aku rasa dia more tu macam pukul berapa kau nak filter, nak filter, dia tengok. Kalau kau tengok ni, dia bagi default dia adalah UK punya ni. Kalau kau tengok ini ada coding dia sikit. Okay. So ni tengok, prevent drop call being to 24/7 for the last attempt. Okay. Alright, kita akan go through juga nanti. Okay. Ini inbound. Okay, ini inbound ni banyak lah, banyak function. Ini inbound, of course this one inbound group ni bagi aku adalah queue kalau kau nak relate dengan free PBX lah. Okay. Email group ni just now sebab aku dah enablekan tadi. Kalau kau ingat dekat system setting, so dia akan ada benda ni, ada benda ni. And then inbound DID ni, ini kira kalau free PBX kira dia inbound route lah. Okay. So yang ni adalah IVR core menu ni. Kalau kau nampak sini, so dia yang ni adalah default dia. Okay. So yang ni adalah kalau dekat free PBX juga, aku suka relate dengan free PBX sebab dia senang, dan free PBX ni kira common lah bagi orang yang engineer telefoni ataupun voice. So untuk aku suka relate dengan free PBX. So filter phone group ni adalah blacklist dekat free PBX. So maknanya nombor incoming call ataupun outbound call kita boleh control kat sini. So FPG ni maknanya filter phone group lah. Okay, user group, of course this one nanti aku ajar macam mana nak set up satu call center punya environment, apa yang step yang kita kena buat. Okay. Ni remote agent ni maksudnya agent tak perlu login, tapi nak bagi jalan sistem untuk buat predictive dialer untuk 100% guna IVR, kita akan guna benda ni. Tapi kita untuk sekarang aku tak prefer sangat lah. Okay. So ni admin banyak lah, macam mana nak masuk music on hold, macam mana nak pergi upload audio. Okay. So nak set time condition, lepas tu nak set holiday. Okay. Kat sini akan banyak lah setting dia admin. So kalau kau tengok sini semua aku boleh tick, aku boleh edit, sebab aku dah bagi full access untuk ni. Tapi untuk user macam team leader ataupun siapa-siapa lah yang ni nak masuk, dia tak boleh guna. Sebab
kita buat limitkan dia. Alright. So itu sahaja pengenalan dia. So kalau kat sini ini adalah dashboard dia, home dia. Kalau kau klik home ni, dia akan keluar macam ni lah skrin ni untuk agent apa semua. So bagi aku itu saja setakat ni. And then lepas ni kita akan go through macam mana kita buat satu environment untuk call center. Okay. So untuk logout, of course kau klik yang ni je lah. Dia automatic pergi ke ni balik. Okay. So last but not least, yang ni sebenarnya kau boleh tukar kau punya logo sendiri kalau kau nak. Okay. Alright, yang ni nanti aku ajar macam mana setting dia. Alright. Okay. Thank you. Aku just log out dulu. Bye.